Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 September 2020 bersama saya Syazwana Ami. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membuat penampilan sulungnya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sempena ulang tahun ke-75 badan itu. Dalam ucapannya, Malaysia mahu penambahbaikan pada badan itu kerana ramai yang masih menderita akibat konflik di beberapa bahagian di seluruh dunia. While we acknowledge that the organisation has done quite well in many areas in its 75 years of existence, especially in promoting social and economic development, we need to be honest and recognize that the United Nations has somewhat failed to save succeeding generations from the scourge of war. Many people are still suffering due to conflicts which remain unresolved in various parts of the world. United Nations must improve in this aspect. And to do so, we believe that the organization must be reformed. Sementara itu, dalam ucapannya, beliau turut menyentuh mengenai akses kepada vaksin COVID-19 sekiranya vaksin itu ditemui kelak. On this, we must ensure that once a vaccine is found, it must be accessible to all nations and peoples. There should not be any discrimination whatsoever. We must remember that since COVID-19 does not discriminate, our response should not too. Proses pengundian awal di Pilihan Raya Negeri Sabah melibatkan anggota polis dan tentera hari ini berjalan lancar meskipun cuaca di beberapa kawasan pada awal pagi agak mendung. Seramai 16,877 pengundi awal bagi Pilihan Raya Negeri Sabah membuang undi pada hari ini yang bertempat di 55 pusat mengundi awal. Jumlah pengundi awal ini terdiri daripada 7,847 anggota tentera dan pasangan dan 9,390 anggota polis. Tepat jam 8 pagi, kesemua pusat pengundian telah dibuka buat para pengundi awal untuk menunaikan tanggungjawab. Semua pusat pengundian mematuhi prosedur operasi standard dengan menyediakan cecair pembasmi kuman dan pemeriksaan suhu badan. Turut hadir meninjau perjalanan pengundian awal itu adalah Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Abdul Ghani Saleh, Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bado dan Pesuruhjaya Polis Sabah Hazani Ghazali. Bagaimanapun menurut Abdul Hamid, seramai 270 anggota polis tidak dapat mengundi awal kerana masih di kuarantin. Sementara itu, polis tidak menolak kemungkinan individu dari negara jiran yang memiliki dua kewarganegaraan akan cuba mengundi dan membuat kekacauan pada Pilihan Raya Negeri Sabah Sabtu ini. Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bado berkata ada desas-desus mengatakan kumpulan ini mempunyai agenda untuk menyokong sesuatu pihak pada PRN Sabah. Beliau berkata tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana individu yang ingin masuk ke Sabah untuk menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Sementara itu, National Task Force yang diterajui Angkatan Tentera Malaysia akan memperkuat op benteng di Sabah bagi berdepan kemungkinan kemasukan pendatang asing secara besar-besaran dari negara jiran. Dalam satu kenyataan, Panglima Angkatan Tentera Afendi Buang berkata, berdasarkan maklumat polis sebelum ini, ATM bersedia menghadapi sebarang situasi atau ancaman yang cuba mengganggu keharmonian dan kedaulatan negara. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESKOM, Ahmad Fuad Uthman hari ini berkata, sebanyak 10 pasukan khas ESKOM diatur gerak di sekitar Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone. Ahmad Fuad berkata pengundi Pantai Timur Sabah tidak perlu risau untuk keluar mengundi pada 26 September ini kerana seluruh kawasan S-Zone dalam kawalan ketat keselamatan. Baru-baru ini, Pesuruhjaya Polis Sabah Hazani Ghazali mendedahkan ada menerima maklumat kemasukan besar-besaran rakyat negara asing untuk membuat kekacauan pada PRN Sabtu ini. Rakyat Sabah yang memiliki gejala seperti demam atau batuk serta mereka yang berada di dalam kuarantin dibenarkan mengundi pada Sabtu ini. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob memaklumkan
satu saluran khas mengundi akan dibuat untuk pengundi kategori itu. Mereka boleh mengundi, dibenarkan mengundi, tetapi mesti membuat permohonan kepada pejabat kesihatan daerah, PKD, pejabat kesihatan daerah, supaya dapat ditentukan time untuk mereka dibawa keluar. Kerana untuk mereka pergi mengundi akan diuruskan oleh Kementerian Kesihatan beserta dengan SPR. Bagaimanapun mereka yang positif COVID-19 tidak dibenarkan mengundi. Menurut Ismail, mesyuarat khas menteri-menteri berkenaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP hari ini memuktamadkan keputusan itu bagi mengelakkan risiko jangkitan COVID-19. COVID-19 kembali mencatatkan kenaikan di Malaysia dengan 82 kes baru setakat tengah hari ini. Daripada jumlah itu, 72 merupakan kes penularan tempatan, manakala 10 lagi merupakan kes import. Di negeri Sabah, 60 kes. 41 kes daripada kluster benteng Lahad Datu yang melibatkan 34 warga negara dan 7 bukan warga negara. 6 kes daripada kluster pulau yang melibatkan 5 warga negara dan 1 bukan warga negara. 6 kes daripada kluster selamat, iaitu daripada kluster kampung selamat yang melibatkan 3 warga negara dan 3 bukan warga negara. 5 kes adalah daripada kluster Bangau, iaitu Bangau ialah kluster baru di Semprona yang melibatkan 4 warga negara dan 1 bukan warga negara. 1 kes saringan komuniti yang melibatkan warga negara dan juga 1 kes saringan rujukan ke Hospital Queen Elizabeth yang melibatkan warga negara. Di negeri Kedah ada 10 kes dilaporkan hari ini, 9 kes daripada kluster sungai yang melibatkan warga negara dan 1 kes daripada kesaringan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran di Kota Star yang melibatkan seorang warga negara. Di negeri Selangor, 1 kes saringan sebelum pembedahan yang melibatkan warga negara di sebuah pusat perubatan. Beliau telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Di negeri Sarawak, 1 kes saringan bergejala di Hospital Umum Sarawak yang melibatkan seorang warga negara. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 10,358 kes. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan hari ini dan jumlah kematian kekal 130 kes. Muhammad Syafiee Apdal meminta maaf kepada pasukan keselamatan negara atas kenyataan kontroversi pemimpin warisan Muhammadin Ketapi mengenai pencerobohan di Lahad Datu, Sabah. Presiden warisan itu berkata kenyataan Muhammadin Ketapi itu telah disalaherti dan tidak berniat untuk menghina perjuangan anggota keselamatan yang terkorban. Saya memohon maaf kerana itu disalah tafsirkan. Namun demikian, kerajaan di peringkat Sabah ini kita amat menghargai sumbang bakti. Saya pernah berkhidmat menjadi timbalan Menteri Pertahanan. Dalam masalah COVID pun kita bantu the frontliners, termasuk tentera 1 juta, termasuk Angkatan Polis Diraja Malaysia 1 juta, hospital 1 juta, pendidikan 1 juta, semuanya 9 jabatan kerajaan persekutuan, bukan kerajaan negeri. Tandanya kita menyatakan bahawa penghargaan kita kepada semua anggota ini yang menjadi benteng dalam keadaan sama ada keselamatan maupun dari segi membendung masalah penyakit COVID-19 ini. Ya. Terdahulu, bekas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya itu turut memuat naik permohonan maafnya di Facebook dan menjelaskan mengenai video ucapannya yang tular itu. Walau bagaimanapun, dalam perkara ini saya ingin memohon maaf sekiranya video yang ditularkan dengan niat jahat itu mengguris hati anggota-anggota keselamatan keseluruhannya. Bukan itu kerja saya menghina orang. Saya ini sudah lama dalam politik. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kiritv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.